Setiap kali aku memandang satu tanda atau parut berbentuk bujur di tanganku yang warnanya lebih gelap dari kulit tubuhku, aku teringat pada arwah ibu. Ibu yang aku dan semua adik-beradik memanggil emak. Emak, aku sangat merinduimu. Emak tempat aku mengadu dan tempat bermanja. Hatiku menjadi sebab bila teringat kisah sebenar bagaimana terjadinya parut yang kekal ini. Inilah tanda pengorbanan seorang ibu tunggal yang ketika itu sentiasa bersengkang mata siang dan malam untuk memberi kehidupan pada anak-anaknya. Ketika aku berusia 6 bulan, ditakdirkan emak dan ayahku telah berpisah. Aku dan kakakku berada di bawah jagaan emak. Untuk meneruskan kehidupan, emak telah membuat berbagai-bagai pekerjaan. Di siang hari, emak bekerja sebagai amah di sebuah klinik yang bertempat di sebuah ladang. Emak menyewa di rumah ladang tersebut. Emak berkemahiran dalam bidang masakan dan jahitan. Kerana sebelum menjadi ibu tunggal, emak cerita dia banyak mengikuti kelas-kelas kemahiran yang disediakan oleh Persatuan Wanita daerah tersebut. Demi sesuap nasi dan untuk memberi kehidupan anak-anaknya, emak telah mempraktikkan kemahirannya. Menurut cerita, setelah ayah berkahwin lain, hanya sesekali sahaja menjengah aku dan kakak yang di bawah jagaan emak. Ternyata wang perbelanjaan juga hanya sesekali sahaja dihulurkan. Emak pula tidak pandai hendak membuat tuntutan nafkah sebagaimana sepatutnya. Di samping kerja hakiki emak sebagai seorang amah, emak mengambil upah buat kuih dan menjahit. Emak boleh menjahit pakaian dan lain-lain seperti langsir, set cadar, alas meja dan macam-macam lagi. Ramailah pekerja dan penghuni ladang di situ membuat tempahan dengan emak. Begitulah rutin kehidupan emak. Ibu, redup matamu, ku sebut namamu. Setiap nafasku, cinta yang engkau berikan. Terima kasih, aku ucapkan. Dan tiada sinar cahaya seindah wajahmu, dan tiada harum seharummu, oh syurgaku. Dan tiada siapa yang dapat mengganti jika kau pergi untuk selamanya. Kau lebih suci dari bidadari. Oh ibu, mulia hatimu. Sumpahku ibu, kaulah yang satu. Kasihmu tiada duanya,
Sewaktu keluar bekerja, aku dan kakakku yang berusia 4 tahun ditumpangkan di rumah rakannya. Rakannya tidak mempunyai anak dan seorang suri rumah sepenuh masa. Alhamdulillah, kami dijaga dengan baik menurut mak. Ya, tidak ada waktu senggang untuk mak. Siang bekerja, malam bersambung dengan mesin jahitnya. Jika tidak menjahit, emak akan buat kuih jualan pula. Begitulah keadaan, hari berganti hari, sehinggalah berlaku kejadian yang menimpa diriku pada suatu malam. Malam itu, seperti biasa emak menjahit. Aku telah emak tidurkan di atas tilam berhampiran dengannya. Sebuah pelita cemini lampu minyak tanah digantung pada dinding dekat dengan mesin jahit dan sebuah lagi di atas sebuah bangku bulat diletakkannya di sebelah depan mesin jahit tersebut. Malam semakin larut. Barangkali emakku terlelap sesaat sewaktu menjalankan kerja-kerja di mesin jahit itu. Tiba-tiba emak terkejut mendengar bunyi sesuatu jatuh dan juga suaraku menangis dengan nyaring. Allahu Akbar. Pelita yang di atas kerusi entah macam mana telah jatuh menimpa tanganku. Bangku juga telah jatuh. Ya Allah, Tuhan telah lindungi aku. Pelita yang jatuh itu apinya terpadam. Tapi cermin panas itu melekat di tangan kecilku. Emak segera mengalihkan dengan beralaskan kain perca kerana cermin itu terlalu panas untuk dipegang. Hari telah jauh malam. Emak tidak ada arah untuk dapatkan bantuan. Entah macam mana dia teringat untuk melumur seluruh lengan kecilku dengan sebutir telur. Barangkali untuk mengelakkan dari melecur atau mengurangkan sakit. Aku tidak pula diberitahu. Sepanjang malam itu juga, menurut emak aku merengek dan menangis. Emak pun ikut menangis. Terlalu kesal kenapa dia boleh terlena sedangkan dia sedang menjahit. Aku pula tidur lasak barangkali. Telah tertendang kaki bangku itu hingga terjatuh. Syukur api pelita itu terpadam semasa pelita jatuh. Tidak dapat kubayangkan jika sebaliknya api tidak padam, malahan menyambar tilam atau pakaiannya semasa itu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pelindung. Dari kecil sehingga dewasa, ibu jaga dengan penuh mesra. Jangan ibu merasai sangsi, aku tetap sematkan di hati. Pada ibu tempat kasih sayang, jangan ibu merasai bimbang. Biar apa pun akan terjadi, aku sanggup untuk menghadapi. Ku berjanji ku akan berbakti. Pesan ibu kan ku junjung tinggi. Jiwa raga ku serahkan pada ibu tempat kasih sayang. Dari kecil sehingga dewasa, ibu jagaku penuh belainya. Segalanya yang ibu hadapi, aku tetap akan menghargai.
Keesokan pagi hari, emak telah membawa aku ke klinik tempat dia bekerja untuk dapatkan rawatan kecederaanku. Rupanya parut bekas cermin pelita kian membesar mengikut tumbesaranku. Sebab itu sehingga sekarang, tanda sepanjang 4 inci seperti peta semenanjung berada di antara siku dan pergelangan tanganku. Inilah parut kekal selagi ada hayatku. Tanda pengorbanan seorang ibu yang tiada tandingannya. Tidak kenal lelah siang dan malam demi menampung kehidupan dan pelajaran untuk masa depan anak-anaknya. Kini emak telah pergi kepada penciptanya di usia 84 tahun, 11 tahun yang lalu. Rinduku pada arwah emak tak pernah berkesudahan. Emak, rinduku tak bertepi. Aku terlalu rindu. Mak, setiap keringatmu, setiap titis air matamu adalah tangisanku. Kasih sayangmu tiada tandingnya. Emak, aku bukan sekadar jadi orang, tapi aku jadi manusia hasil pengorbananmu. Betapa besar budi jasamu tak terbalas olehku. Emak, aku sentiasa mendoakan agar emak ditempatkan di tempat paling tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sentiasa di bawah telapak kakimu. Disitulah syurgaku. Al-Fatihah buat emakku. Oh ibu, dengarlah laguku, mengucapkan selamat berbahagia pada Tuhan. Ananda berdoa agar ibu sehat tiap selama hayat masih ada. Hanya ibu tempat hati beda. Rasa ibu tak ada bandingnya. Hanya ibu menjadi doa. Walaupun tinggi puncak gunung, lebih tinggi masih ibu. Tak berbatas, tak berbendung. Air lalu. Oh bunda, bunda adik kamu, hanya ibu tempat hati beta. Pada Tuhan ananda berdoa agar bunda bahagia waktu. Walaupun tinggi puncak gunung, lebih tinggi masih ibu. Tak berbatas, tak berbendung. Air lalu. Oh bunda, bunda adik kamu, hanya ibu tempat hati kita. Pada Tuhan ananda berdoa agar bunda bahagia waktu.